tumpuan kita pada ketika ini adalah prestasi industri pelancongan Malaysia bagi segmen pelancong antarabangsa bagi tahun hadapan dan tahun mendatang dijangka melepasi pencapaian pra-pandemik COVID-19 dipacu oleh usaha pemasaran dan promosi pemain industri tempatan. Timbalan Ketua Pengarah Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, Datuk Musa Yusof berkata, ia juga susulan isyarat positif daripada ketibaan pelancong antarabangsa ke Malaysia tahun ini. Jadi untuk berbincang lanjut, sudah sedia berada dalam talian ialah Cik Ruhizam Mak Yusof, Champion Nexus Productivity Pelancongan TPN dan Presiden Digital Travel Technology Association of Malaysia. Selamat pagi Ruhizam. Selamat pagi. Baik, pertama sekali kalau kita tengok tadi kenyataan pencapaian sektor pelancongan dijangka akan lepasi paras pra-pandemik pada tahun hadapan. Jadi apa reaksi dan pendapat awal Ruhizam tentang perkara ini? Salam sayangi Malaysia semua. Saya pasti angka itu sebenarnya tidak sesuatu yang tidak mustahil ya. Memandangkan apa yang berada dan berlakunya sekarang di dunia, di mana peningkatan pelancong dunia telah meningkat. Ada negara yang telah mencapai ketibaan pelancong melepasi sebelum pandemik lagi. Dan sekarang ini pelancongan dunia telah menghampiri 90%. Jadi untuk kita mendapat atau mencapai sasaran itu tidaklah sesuatu yang mustahil dan saya pasti kita boleh mencapai atau melebihi angka yang ditetapkan ataupun dijangkakan. Dan selain daripada itu juga di Asia Pasifik pada tahun ini saja kita telah menjangkau lebih daripada 60% daripada ketibaan pelancong sebelum pandemik. Dan ini juga memberi satu indikasi bahawa pada tahun 2024 pelancongan industri akan kembali seperti asal dan kita juga nampak trend yang akan melebihi angka-angka yang kita jangkakan juga. Ya. Dan Cik Rizam, keputusan kerajaan baru-baru ini mengatakan mereka memberikan pengecualian visa selama 30 hari untuk pelancong dari China dan juga India masuk ke Malaysia mulai 1 Disember. Jadi adakah fasiliti perkhidmatan pelancongan sebenarnya bersedia untuk tampung jumlah kemasukan yang besar ini? Sebenarnya macam mana? Okey. Sebelum saya menjawab soalan itu, kembali kepada soalan yang pertama tadi. Ini pencapaian kita pada tahun ini sebelum kita menerima pelancongan daripada China dan India ya. Dan dengan usaha kerajaan dan liberalisasi visa kepada negara China dan India ini, kita menjangka lebih pelancong daripada negara-negara ini. Pada tahun 2019 sahaja kita menerima lebih daripada tak siap saya 500,000 pelancong dari China dan India aja. Jadi dengan pasaran yang terbuka semula kepada China dan India, saya pasti fasiliti kita sebenarnya telah tersedia lama. Ya, sudah memang ada di mana kita juga pernah menerima pelancongan lebih daripada apa yang dijangkakan. Tapi kita harap fasiliti-fasiliti kita yang ada sekarang ini di-upgrade lah ya. Sebab di dalam competitiveness ataupun di dalam cabaran industri ialah kita bukan hanya bertanding antara kita ya. Kita juga perlu compete dengan the world di mana semua telah upgrade ataupun menaikkan taraf fasiliti-fasiliti negara-negara mereka dan ini membuka mata dunia bahawa pelancongan merupakan salah satu industri ekonomi yang terutama kepada setiap negara. Kita juga melihat apabila semasa pandemik industri yang amat terkesan ialah pelancongan. Dan selepas pandemik banyak yang melihat bahawa pelancongan adalah satu industri yang amat penting untuk membina semula sesebuah negara. Jadi untuk menjawab soalannya, ya kita bersedia untuk pelancong-pelancong daripada negara China, bukan saja fasiliti dan juga daripada destinasi kita. Destinasi kita memang amat menarik kepada negara-negara China dan India dan juga seluruh dunia ya. Sebab kita ada selain daripada salji, kita ada almost everything in the world in Malaysia.
Tapi itu berkenaan fasiliti Encik Rizam. Mungkin saya nak sentuh sikit berkenaan dari segi teknologi sebab sekarang ni bukan sahaja teknologi, kita nak sentuh juga tentang sustainability atau kemampanan sebab kita perlu memenuhi keperluan SDG global dan adakah Malaysia bersedia tentang itu dan kita juga ada teknologi yang baru seperti AI dan sebagainya. Jadi bagaimana tentang persediaan Malaysia dalam menghadapi cabaran global terutama dalam sektor pelancongan ini? Okay. Itu soalannya amat baik, Nabila ya. Di mana SDG merupakan hala tuju kepada industri pelancongan, di mana World Bank juga memberi kita data pelancong dunia akan memilih destinasi yang menekankan kepada SDG, Sustainable Development Goal. Bagi saya dalam memahami dalam industri kita di Malaysia ini, kita masih kurang adaptasi dalam SDG ini. Masih ramai yang masih belum memahami basic asas SDG, walaupun asas 3R, recycle, reuse, dan sebagainya. Jadi kita memerlukan satu kempen untuk memberitahu kepada rakyat-rakyat Malaysia bahawa ini adalah perkara yang amat penting untuk kita mencapai, untuk kita menjadi satu negara yang kompetitif in the world. Jadi, oleh itu, pemahaman kita masih jauh, tetapi banyak inisiatif dari kerajaan untuk ramai terlibat dan memahami SDG ini. Dan bercakap mengenai pengecualian visa ini, sebelum kita jadi terlalu teruja atau excited, terbaru ni di China ada penularan wabak kesukaran bernafas ataupun kita boleh panggil sebagai pneumonia misteri lah. Jadi adakah ini akan menjadi satu kebimbangan dan bukan sahaja kepada rakyat tapi secara keseluruhan rakyat Malaysia dan secara tidak langsung akan memberi impak kepada sektor pelancongan? Apa pendapat Rohizam tentang perkara ini? Okey. Kalau mengikut data WHO dan MOH kita masih terkawal. Tetapi walau bagaimanapun, kita juga telah mempelajari bahawa sekiranya kita menutup semula sempadan ataupun menghalang industri pelancongan, to recover balik adalah amat sukar. Jadi adalah lebih baik kita mengambil precaution ataupun mengambil iktibar sendiri dan memahami apabila berlakunya perkara-perkara ini bagaimana untuk kita bertindak cepat ya. Seperti mana dulu kita ada scanner, kita ada temperature check, kita ada penggunaan pelitup muka dan sebagainya. Jadi kita perlu juga melihat bahawa apakah cara terbaik untuk menanganinya tanpa kita memberi efek kepada industri pelancongan. Kerana ini amat memberikan kesan ekonomi yang amat terjejas kepada setiap negara. Bagi saya, masih banyak negara lain yang juga mengalami masalah yang sama, tetapi mereka masih membenarkan pelancong masuk tetapi berhati-hati. Sebab kita tak nak berlaku another pandemik pada masa akan datang. Jadi suka untuk saya tanya juga tentang ketibaan 9.16 juta pada setengah tahun pertama tahun ini 2023. Ia juga meletakkan Malaysia di tempat kedua selepas Thailand jika kita nak bandingkan dengan negara-negara serantau lain. Jadi apakah yang boleh kita pelajari daripada sektor pelancongan negara tersebut, terutama Thailand lah? Apa yang kita boleh adaptasi dalam negara Malaysia? Okey. Walaupun kita rasa dengan keracakan semula pelancongan dan kita punya sasaran yang tinggi, saya juga khawatir dengan ketirisan di mana ramai pelancong-pelancong orang-orang Malaysia sendiri yang keluar daripada negara. Saya rasa ramai, Ibn Aswahwani pun ada cover ya, ramai yang pergi ke Hat Yai, Thailand, Bangkok, Krabi dan sebagainya. Jadi ini adalah satu, walaupun kita ramai pelancong yang tiba, tapi kita juga banyak yang mengancung keluar. Kita tidak boleh menghalang kerana ini juga adalah satu ekosistem atau ekonomi industri pelancongan. Tetapi adalah lebih baik sekiranya kita mendapat pelancong-pelancong kita melancong secara domestik. Okay. Ini adalah disebabkan pelancongan domestik memberi contribute about 60% of our tourism economy. Dan selain daripada itu, sekiranya kita banding dengan Thailand ya, saya ambil statistik ASEAN Arrival. ASEAN Arrival ini adalah pelancong dunia datang ke ASEAN ya, 10 negara ASEAN ya.
di mana Thailand sahaja pada tahun 2019 arrival to ASEAN pada tahun 2019 143 juta, Thailand sahaja hampir 40 juta. Mana dia Thailand hampir 30% menerima kunjungan kepada ASEAN dan kita masih di dalam 18 hingga 20%. Jadi apa yang kita boleh pelajari daripada negara Thailand ni, mana saya juga ada buat beberapa kajian agar kita boleh melihat apa yang pentingnya di dalam industri pelancongan. Apa yang penting dalam industri pelancongan yang pertama sekali adalah selain daripada visa dan sebagainya adalah perkhidmatan, servis. Ya, servis kita perlulah baik sebab pada 2-3 bulan yang sebelum ini saya juga cuba melihat bagaimana negara-negara lain memberi perkhidmatan yang relate to the country, ya, di mana kita sekarang ni banyak menggunakan perkhidmatan daripada pekerja-pekerja luar, pekerja foreign workers, dan kita kehilangan identiti Malaysia kita. Oleh itu dalam Tourism Productivity Nexus, kita mengamalkan ataupun kita mempromosikan kempen menamakan Sayangi Malaysia, di mana kita mahu penduduk-penduduk kita sendiri melancong negara kita, menjaga environment kita, sebab Sayangi Malaysia berkisahkan kepada environment, protect your environment, culture, heritage, etika kita dan kekuatan multicultural kita. Jadi dengan memahami perkara-perkara berikut, kita dapat memberi khidmat yang lebih baik. Saya lihat bila kita pergi ke Thailand, contoh Sawadee-Cup, ya, apapun semua dihormati pelancong ataupun sesama mereka, dan juga di Indonesia. Oleh itu yang saya nampak sekarang ialah untuk kita tingkatkan perkhidmatan kita dengan lebih mesra. Sebenarnya pelancongan industri pelancongan ini amat besar, ya, dan juga ianya dan juga selain daripada itu Thailand menjadikan tourism sebagai ekonomi catalyst ekonomi asas mereka. Walaupun ekonomi terbesar mereka adalah agriculture, tetapi mereka embed kepada penduduk-penduduk mereka bahawa pelancongan adalah utama. Jadi dengan itu satu negara satu pelancongan. Okey, kita perlu melihat bahawa pelancongan perlu diutamakan agar kita semua terlibat dalam industri pelancongan. Ingin saya katakan bahawa pada tahun 2026, ya, iaitu tahun melawat Malaysia, ya, yang mana kita perlu sama-sama membantu mempromosikan, bukan hanya mempromosikan, mengamalkan perkara Sayangi Malaysia ini dan membantu mempromosikan Tahun Melawat Malaysia. Okey. Ini adalah kerana peluang untuk kita untuk mengembalikan Malaysia ke negara gemilang pelancongan. Baik, terima kasih Cik Ruhiza Mak Yusof, Champion Nexus Productivity Pelancongan TPN. Sudah tentu kita akan terus melihat, mengharapkan perkembangan sektor pelancongan negara akan terus berkembang. Bukan saja akan sama dengan pra-pandemik, tapi kita akan tandingi para pra-pandemik. Jadi kita akan berhenti lihat seketika kembali selepas ini.